Salam sejahtera. Ada netizen kata, inilah buktinya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim telus dalam melawan rasuah, telus di dalam melawan salah guna kuasa, telus di dalam siasatan rasuah. Apabila walaupun berlaku semasa zaman Anwar Ibrahim, beliau telah pun memberi amaran. Dia tidak akan support, dia tidak akan sokong, dia tidak akan tolong sesiapa kalau ada isu berkaitan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Hari ini sudah terbukti apabila selepas heboh isu HRD Corporation, 10 pegawai SPRM bertandang di ibu pejabat. Yang ini terbaik. SPRM kita patut berikan pujian. Kalau ada yang kata SPRM jadi bahan alat kepada kerajaan, diguna pakai oleh kerajaan untuk menakut-nakutkan musuh politik, semua itu bohong. Itu semua bohong. Kerana SPRM bertugas dengan integriti yang terbaik. Mereka menjalankan tugas dengan berani. Sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kita semua tak boleh nafikan betapa hebatnya. Serangan demi serangan, serbuan demi serbuan, tangkapan demi tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Itu terbukti kehebatan SPRM di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pendedahan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN Bilangan 2 tahun 2024, seramai 10 individu dipercayai anggota dan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertandang di ibu pejabat HRD Corporation. Mereka mengunjungi ibu pejabat HRD Corporation di Bukit Damansara dan pejabat Kementerian Sumber Manusia Kesuma di Putrajaya hari ini untuk mengambil dokumen berkaitan isu HRD Corporation seperti yang didedahkan. Lapor berita harian, kesemua anggota dan pegawai SPRM terbabit tiba dengan menaiki 4 kenderaan tengah hari tadi. Kehadiran mereka itu bagi mendapatkan dokumen berkaitan siasatan yang dijalankan SPRM ke atas HRD Corporation. Menerusi laporan Ketua Audit Negara LKAN pada Bilangan 2 2024, Kesuma disyorkan merujuk pengurusan HRD Corporation kepada agensi penguatkuasaan berkaitan berikutan kegagalan syarikat kerajaan itu dalam audit yang dibuat. LKAN juga menegaskan terdapat tindakan serta keputusan oleh pengurusan HRD Corporation tidak mematuhi prosedur dan tidak menjaga kepentingan dalam mencapai fungsi penubuhan syarikat. Hal sama turut didedahkan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara JPAC bahawa terdapat sejumlah 3.77 bilion hasil kutipan levi daripada majikan digunakan program latihan HRD Corporation untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan yang bukan merupakan matlamat penubuhan agensi itu. Wow, ini memang luar biasa. Terima kasih tahniah kepada SPRM kerana aktif dan luar biasa di dalam melaksanakan tugas. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini pasti membuat Sanusi tak boleh tidur. Sanusi akan fight habis-habisan apabila diumumkan mahkamah membatalkan keputusan kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi. Wah, yang ini pasti panas lah kan. Bayangkan keputusan kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi dibatalkan oleh mahkamah. Jangan-jangan nanti mereka akan guna pula isu ini untuk dispin, salahkan orang lain. Sebenarnya yang menuntut itu bukan orang lain, tetapi para penjual ataupun peniaga kedai judi itu sendiri. Okey, jom kita dengar apa sebab mahkamah tolak
keputusan kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi. Jom kita tengok kenapa mahkamah tolak dan kenapa, apa hujah para peniaga tersebut semasa proceeding di mahkamah. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, share video ini. Hari ini mahkamah telah pun membatalkan keputusan kerajaan Kedah mengharamkan kedai judi. Beberapa kedai judi berjaya dalam tindakan undang-undang mereka untuk mengubah tindakan kerajaan Kedah yang mengharamkan mereka di negeri itu. Mahkamah Tinggi Alor-Setar pada 20 Jun membenarkan permohonan semakan kehakiman daripada berbilang pengendali perjudian yang menyasarkan keputusan pentadbiran Kedah. Bagaimanapun, kerajaan Kedah telah memfailkan permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan itu sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Pada 14 November tahun 2022, Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknor mengumumkan kerajaan Kedah tidak lagi meluluskan lesen judi selain menghadkan penjualan arak di semua premis terutama di kawasan luar bandar di negeri ini. Dia berkata langkah itu bertujuan menangani gejala sosial yang berpunca daripada perjudian seperti keruntuhan institusi keluarga, kata beliau lagi. Pada 1 Januari tahun lepas, keputusan itu berkuat kuasa menyebabkan semua premis perjudian dan lotre tidak lagi dibenarkan beroperasi di Kedah. Menurut salah satu permohonan semakan kehakiman yang difailkan oleh SM Loteri Sdn Bhd, pemohon berhujah keputusan kerajaan negeri adalah tidak sah, tidak rasional dan melanggar perlembagaan. Outlet itu mendakwa keputusan pentadbiran Kedah gagal mengambil kira komposisi pelbagai etnik rakyat negeri itu. Pemohon berhujah keputusan kerajaan negeri itu dibuat tanpa berunding terlebih dahulu dengan pihak berkepentingan di Kedah. Saya rasa isu ini adalah isu yang panas kerana ianya melibatkan kedai judi. Secara umumnya, perbuatan judi ini memang haram dan tidak baik. Ia boleh menyebabkan keruntuhan institusi dan antaranya masalah gejala sosial. Kerana perbuatan judi boleh menyebabkan ketagihan. Bila dia ketagihan, sangguplah mencuri dan merompak dan sebagainya. Keputusan mahkamah membatalkan keputusan kerajaan Kedah haramkan kedai judi memang mengejutkan semua pihak. Sekian dulu untuk kali ini, share video ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Ungkapan Bahlol, bodoh, Rafizi makan diri. Isu ini sangat hangat sehingga menjadi sangat popular di media sosial bahkan di laman web Malaysia kini. Namun ada juga netizen yang tidak setuju dengan tajuk ini. Kerana kata mereka, sebenarnya yang dikatakan makan diri ini, adakah ucapan itu mereka faham ataupun habis tonton? Kerana kata seorang netizen, apa yang dikatakan oleh Rafizi dalam ucapan ceramah itu sebenarnya tidaklah merujuk kepada perkataan bahlul dan bodoh, tetapi merujuk kepada konteks yang lain. Tapi kenapa pula dikatakan memakan diri? Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli tidak beralas dalam berkata-kata ketika berceramah pada hari terakhir kempen pilihan raya Sungai Bakap baru-baru ini. Dalam ceramah tersebut, dia menggelarkan pengkritik sebagai bahlul dan bodoh kerana mempersoalkan formula kerajaan perpaduan dalam menyelesaikan isu ekonomi. Baru satu kali Rafizi menggunakan perkataan itu, dah panas buntut semua orang. Walhal, pembangkang dah biasa maki hamun. Kalau kempen saja, pasti sudah resamnya mereka maki hamun dan menghentam habis-habisan. Tapi yang ini pula
Rafizi baru kena satu kali. Bagaimana kalau berkali-kali? Dan yang pastinya, orang yang makan lada itulah yang terasa pedasnya. Siapa yang rasa pedas? Dialah orang itu. Dia duk tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah jalan lah, bodoh, kata Menteri Ekonomi itu semasa ceramah pada 5 Julai lalu. Bagaimanapun ungkapan itu nampaknya memakan diri selepas PH tewas di kerusi berkenan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Salim menyindir Rafizi susulan kekalahan PKR pada pilihan raya tersebut. Ini mendapat kecaman daripada netizen. Saya bacakan kepada anda beberapa komen daripada Ruangan Malaysia Kini. Komen di Ruangan Malaysia Kini kata, kerajaan perpaduan jika bertahan selepas PRU 16, pentadbiran negara akan menjadi lebih stabil yang sudah tentu akan menguntungkan rakyat. Lebay-lebay hanya memainkan sentimen 2R yang memecah belahkan masyarakat dan tidak akan membuat negara maju, kata Red Parrot. Seorang lagi memberikan komen, kata beliau, masalah kerajaan Madani adalah UMNO. Itulah hakikatnya. Kerajaan PMX ini kerajaan yang mendukung biawak hidup, kata AKJ. Dengan Rafizi, memanglah dia orang nak berlebih jatuhkan sebab Rafizi ini ada kepakaran yang boleh mengubah keadaan ekonomi, kata AKJ lagi. Yang menjatuhkan imej kerajaan Madani adalah orang-orang macam Akmal, orang macam Wika Siong yang saban hari menembak DAP, kata AKG. Orang macam Puad Zarkasi yang jadi penyokong tegar Najib dan serang Rafizi dari segala sudut, katanya. Beliau berharap PRU akan datang kerajaan PH kekal melalui sokongan wilayah Sabah dan Sarawak serta sebahagian negeri di Semenanjung. Barulah dasar reformasi sebenar boleh berjalan lancar. UMNO hilang arah bila agenda perjuangan yang ditumpukan untuk membebaskan penjenayah. Kerajaan jadi huru-hara dengan tindak tanduk Akmal Saleh yang menari dengan rentak Perikatan Nasional dan PAS. Pendek kata, UMNO adalah punca kekalahan, kata AKJ. Seorang lagi, Yellow Zebra kata, lah dia bukannya bahlul dengan bodohkan rakyat. Dengar ke? Tidak ucapan penuh, kata Yellow Zebra. Golden Ghost kata, politik itu persepsi. Rafizi tidak wajar berkata seperti itu. Usah diteruskan perangai macam orang-orang dalam PRK Sanggang, katanya. Green Cheetah pula mengatakan panjang lebar. Dia kata, tak apalah. Walaupun PH kalah, rakyat macam manapun tidak akan memberi Perikatan Nasional peluang jadi kerajaan pun. Perikatan Nasional itu perosok negara, kata Green Cheetah. Mereka ini semuanya kaki fitnah, kaki perkauman, kaki tunggang agama dan kaki penipu, kata Green Cheetah. Siapa tak tahu perangai orang politik PN, katanya lagi. Bila nak tarik undi, macam-macamlah fitnah mereka, kata Green Cheetah. Kononnya ada proses kristenisasi lah seperti yang diperkatakan. Mana dia tangkapan orang yang terlibat dalam proses kristianisasi ni, kata Green Cheetah. Pas tuduh DAP sebar fahaman komunis. Kenapa tak buat laporan polis dan kemukakan bukti fahaman komunis yang disebarkan oleh DAP, kata Green Cheetah. Pas takut buat laporan polis kerana mereka tahu ia adalah fitnah semata-mata dan mereka takut DAP saman balik terhadap mereka. Kasihan orang-orang yang ditipu oleh parti yang kubat menyebar fitnah, kata Green Cheetah. Beliau menambah, kepada pengundi yang bijaksana, buatlah penilaian kamu sendiri. Mereka yang menyebar fitnah ini sampai hari ini tidak ada bukti, kata Green Cheetah. Seorang lagi di dalam ruangan komen dia kata sebenarnya tak nak dengar suara hati rakyat dan tak. Dia kata, Kotaro Minami kata, ada masalah pada Rafizi. Katanya dia tak dengar masalah rakyat. Dulu masa jadi pembangkang bukan main kuat kutuk. Tapi lepas jadi menteri tak ada buat apa-apa lagi, kata Kotaro Minami. Apa pula alasan ataupun ulasan anda tentang hal itu? Saudara-saudara sekalian, Mr. Sakau kata, Madani terima kekalahan dengan tawaduk. Namun Perikatan Nasional menang bukan kerana mereka bagus. Mereka hanya pandai memainkan sentimen isu semasa, kata Mr. Sakau.
Tang kenyataan Mas ni, dia ni memang attention seeker, senang cakap, drama lebih, kata Mr. Sakau. JBK 046 kata pula, Perdana Menteri ke-10 perlu batal penarikan subsidi diesel dan percepatkan pelaksanaan gaji kekitaan awam dan elaun pesara supaya rakyat lebih merasa kerajaan Madani lebih prihatin kepada rakyat. Tapi kalau Perdana Menteri X dan Raja Formulanya tetap sombong dengan kesilapannya, biarkanlah, kata JBK. Kita tunggu kejatuhan kerajaan Madani yang belum pun berkuntum, kata JBK. Saudara-saudara sekalian, itu antara komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini untuk menjawab kepada isu panas pada hari ini, iaitu tulisan di Malaysia kini, ungkapan Bahlul bodoh, Rafizi makan diri menurut laporan ini. Yang tak sioknya ialah yang menulis ini ialah antaranya Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menyindir. Dia turut mengucapkan tahniah kepada pengundi Sungai Bakap selain mengingatkan para pemimpin agar tidak sombong. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kan aku dah kata, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Pembangkang ni paling pintar sekali. Memang paling pintar bagi cadangan yang lucu, lawak dan selamba. Hari ini sekali lagi Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal, iaitu Ketua Perikatan Nasional. Ketua Perikatan Nasional pula. Ketua Pemuda Perikatan Nasional mengundang kecaman orang ramai apabila membuat pengosoran satu sor yang agak lucu dan memang tak tahulah. Sehingga netizen kata, mereka ni hanya pandai buat cadangan yang tidak bernas. Bahkan, cadangan itu akan menyebabkan kerajaan lingkup. Kalau aku tak silap dulu, Wan Faisal inilah yang pernah memberikan cadangan supaya membuat cetakan uang banyak-banyak. Ini paling lucu lah kan. Hari ini, Wan Faisal sekali lagi dapat kecaman tahap Gegaban Mahadewa Kayangan. Apabila beliau selamba saja, lontar sor bernas, ramai orang kecam cara PN urus takbir ekonomi negara. Kepincangan urus takbir ekonomi negara semasa Perikatan Nasional pernah bergelar kerajaan semakin terbukti gagal dengan cadangan selamba ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Bayangkan cadangan beliau ini, selaku Ketua Pemuda Perikatan Nasional, dilihat mengundang kecaman orang ramai apabila mengusurkan pihak Malaysia Airport Holding Berhad atau MAHB membuat pinjaman. Ini paling tak boleh terima pakailah, kata netizen. Dari manalah Wan Faisal boleh dapat idea nak buat pinjaman ini, kata mereka. Kan dah bagus ada melabur free orang melabur. Melabur tu dia bagi duit kat kita untuk urus bagi mendapatkan keuntungan untuk dia dan untuk kita. Yang hang nak buat pinjaman tu kenapa? Anda tahukah pinjaman tu merugikan? Berutang, tahu tak berutang? Negara kita ni dah ada hutang 1.2 trilion. Nak tambah hutang lagi kah? Itu yang aku nak tanyalah kepada Ketua Pemuda Perikatan Nasional ni. Apa sebenarnya dia terfikir sehingga mengusurkan pula membuat pinjaman? Katanya, ini alasan Wan Ahmad Faisal ini. Beliau kata, MAHB ini kaya dengan tunai. Jadi kalau nak melabur, MAHB boleh saja labur. Malah untuk baiki operasi. Malah sudah dilanjutkan konsesi. Taraf rating kredit MAHB adalah AAA. Mudah nak pinjam dengan kos yang rendah. Yang ini paling dikecam. Kata mereka mentang-mentang lah mudah dapat pinjaman, buat pinjaman lah pula. Kanlah bagus ada pelabur, aku pun tak dapat fikir lah. Mungkin kalau dia ni, kalau ada peluang untuk buat pinjaman, selagi ada kelayakan dia akan buat pinjaman sampai maksimum. Macam itulah kali lah kan. MHB juga boleh meminjam sampai 9.8 bilion. Ini betul-betul tak boleh pakai punya idea lah. Nak meminjam sampai 9.8 bilion. Nak bayar macam mana? Itu yang aku nak tanya.
Inilah yang akan melingkupkan MHB kalau tak mampu bayar. Dia tunggu pelabur supaya tak perlu hutang. MHB sendiri mampu sebenarnya untuk raise capital, kata Wan Faisal, untuk tambah baik operasi. Katanya dalam wacana sinar baru-baru ini. Wan Faisal mengaitkan keputusan penjualan sebahagian saham MHB kepada Global Infrastructure Partners GIP dengan firma BlackRock milik Israel. Susulan itu, rata-rata netizen mengecam cadangan bernas Wan Faisal tersebut dengan berpendapat bukan sahaja hutang negara bertambah, malah mengakibatkan defisit negara melambung. Antaranya pengguna X @Asrat Malaysia yang menegaskan kemahiran Perikatan Nasional dalam menambah hutang negara semasa menduduki Putrajaya. Katanya, inilah yang dilakukan ketika Perikatan Nasional mentadbir sehingga hutang yang ditinggalkan mencecah 1,5 triliun. Itulah kan. Itu memang mudah untuk difahami. Kalau anda tak faham, kalau anda kata aku spin dan sebagainya, memanglah kamu ni tak pandai-pandai, diajarlah kan. Kalau kamu kata spin lagi, ini bukan spin. Ini ilmu ekonomi yang mudah. Nah, selesaikan satu masalah, anda nak berhutang. Pernah dengar lagu, korek lubang, tutup lubang. Korek lubang, tutup lubang. Korek lubang sebelah, tutup lubang sebelah. Korek lagi, tutup. Lama-lama, keliling pinggang hutang. Nak selesaikannya, akhirnya jual MHB. Bila jual, kena kecam lagi. Aduh, aku pun tak tahulah. Sehingga netizen kata inilah yang dilakukan ketika PN mentadbir sehingga hutang yang dilakukan mencecah 1,5 triliun. Sementara itu, Ed Suryadi kata, PN semasa menjadi kerajaan dari Mac 2020 hingga Oktober tahun 2022, hutang negara bertambah 300 bilion. Bayangkan, bertambah 300 bilion selain duit simpanan KWSP rakyat lebur RM 142 bilion. Inilah idea terbaik YB Machang pasal MHB. Tambah hutang untuk kembangkan bisnes. Konsep yang boleh lingkupkan MHB, katanya lagi. Aku yang tak berapa pandai ekonomi ini pun pandai, ada belajar sedikit saja di universiti dulu tentang ekonomi pun tahu sangat tentang benda ni. Jangan sekali-kali kembangkan idea bisnes anda dengan cara korek lubang, tutup lubang, hutang sini sana. Itu paling nahas. Anda buat bisnes dengan berhutang, nahas. Paling bagus cari pelabur. Karena pelabur itu, dia bagi duit dia untuk kita uruskan. Kita tak perlu pun berhutang dengan dia. Dia hanya shareholder dan dapat keuntungan daripada apa yang dia labur kepada kita. Kan bagus macam tu. Aduh, ni aku tak tahulah. Risiko sekarang ini untuk rugi sangat besar. Keadaan ekonomi dunia tak menentu tahu. Kita tak tahu bila-bila masa saja tiba-tiba ada lagi pandemik COVID. Tidak tahu COVID keberapa. Tiba-tiba penerbangan pula ditutup lagi. Kapal terbang tak terbang lagi. Nak bayar hutang macam mana? Anda jawab sendiri. Sebelum ini Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah telah memberikan penjelasan terperinci mengenai cadangan mengambil alih MHB melalui penubuhan konsortium yang diterajui Hazanah dan KWSP. Dalam sesi penerangan di Kamar Khas Parlimen minggu lalu, Amir Hamzah antara lain menjelaskan penglibatan GIP dan MHB dalam MHB hanya sebagai pelabur dan rakan teknikal. Beliau berkata, kerajaan akan terus memegang saham khas atau golden share dalam MHB, termasuk mempunyai kuasa untuk melantik pengerusi dan pengarah urusan MHB yang kedua-duanya mestilah warga negara Malaysia. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini antara komen netizen yang paling menarik. Jika Perikatan Nasional mentadbir untuk naik taraf MHB, mereka memilih supaya buat pinjaman, kesannya hutang negara bukan saja bertambah, bahkan menambahkan defisit negara. Inilah yang dilakukan ketika Perikatan Nasional mentadbir sehingga hutang yang ditinggalkan mencecah 1,5 triliun, kata Asrat Malaysia. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye.